Boleh dengar suara Ustaz. Baiklah. Jelas tak? Okey, alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nabda berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, اليوم إن شاء الله سنواصل دراستنا اليوم الاسم الاسم. Baik. Hari ini tajuk kita hari ini ialah tentang kata nama. Kata nama. Jadi ramai yang kita biasa dalam bahasa Arab, okay, kita sebut al-ismu, isim. Okey, kata nama. Kata nama ni kalau ikutkan apa yang kita sebut sebagai nama orang, kata nama am, kata nama khas, ataupun kita sebut dia sebagai kata kata majmuk dan sebagainya. Tapi dalam ta'arif yang sebenar dia, ini dia isim. Isim ialah kata nama atau perkataan yang menunjukkan kepada sesuatu benda atau sesuatu perbuatan tanpa dikaitkan dengan masa. Okey? Tanpa ada kaitan pun dengan masa. Itu adalah dia punya pentarifan isim. Baik. Kalau kita lihat di sini, okey, aqsamul ismi. Aqsamul ismi. Kita tengok Ustaz bagi kat sini kita ada empat bahagian isim. Pertama kita sebut al-ismul al-adad. Ismul adad tu iaitu isim yang kita kata nama nama kepada jumlah bilangan. Yang kedua kita pergi kepada ismun nakirah wal ma'rifah. Ismun nakirah wal ma'rifah kat sini sama ada kita sebut dia nama, kata nama yang tadi kata nama bilangan. Yang kedua ialah kata nama yang dikenali atau tidak dikenali. Lebih mudah kita kata nama am ataupun kata nama khas. Itu dia nakirah wal ma'rifah. Adapun yang ketiga adalah kita sebut sebagai muzakkarun, ismul muzakkar wa ismul muannath. Okey. Nama kata nama untuk lelaki ataupun kita kata nama untuk perempuan. Okey. Nama untuk lelaki atau kata nama untuk perempuan. Kemudian yang keempat yang last sekali ialah kata nama untuk yang yang berubah, mu'rabun ataupun mabniyun. Wa mabniyun. Sama ada yang berubah ataupun tidak berubah. Baik, marilah kita tengok satu per satu tajuk kita pada malam ini. Okey. Okey, yang pertama ni kita kata al-adad. Okey, gambar tu bilangan tu, bilangan tu. Nampak gambar Papa Zola tu. Sebelah Papa Zola tu yang pertama sekali mufradun, iaitu satu. Pada jumlah bilangan satu. Okey, jumlah bilangan satu. Kemudian musanna, ismu musanna. Kemudian yang ketiga ialah isim jamak. Okey, ada jamak. Jamak ni orang kata lebih daripada tiga lah. Tiga atau lebih, maka itu dinamakan sebagai jamak. Okey, boleh. Seterusnya kita pergi kepada perkataan pula. Ni perkataan dia pada Pipi Zola tu. Okey. Mufrad. Mufrad yang pertama kita sebut talibun. Talibun. Okey. Talibun. Kemudian yang musanna talibani. Kata nama yang kedua dalam bentuk musanna ataupun kita kata bilangan yang kedua. Ini ada dua orang lah. Kalau kita sebut talibani. Kalau kita sebut untuk untuk ramai pula, untuk yang jamak ni, untuk lelaki ni dia ada dua.
Pertama sekali kita sebut tullabun. Okey, tullabun. Dan yang satu lagi kita boleh sebut sebagai talibuna. Okey, itu di dalam jamak muzakkar salim. Ini jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ni ialah jamak yang kita kata dia duduk dalam kaedah dia apabila ada ramai lelaki kita tambahkan dia dengan waw nun. Pada yang lelaki mula-mula, talibun tidak ada penambahan apa-apa. Kemudian pada isim yang kata nama yang kedua, kita tambah alif nun. Okey. Ini mungkin Ustaz dah ajar dulu. Tajuk dalam mungkin ada dalam bab Tomeh ke aslinya. Kalau tak silap ni ya. Ini bukan pelajaran ulangan dah. Ini memang tajuk yang baru betul. Sebab minggu lepas Ustaz ajar isim isyarat rasanya untuk dah tahu berapa empat kan. Seterusnya kita tengok pula yang perempuan, talibatun. Talibatun ni adalah pada muannas. Muannas kita sebut sebagai talibatun. Dia ada ta marbutah di situ. Okey, ada ta marbutah. Kemudian talibatani. Talibatani dua orang perempuan, pelajar perempuan, talibatun tiga orang pelajar perempuan atau lebih. Okey. Begitu. Itu duduk dalam jamak muannas salim. Dia lebih dia ada alif dan huruf ta kat situ. Okey, kemudian kita pergi kepada masjidun. Okey, masjidun sebuah masjid. Okey, isim mufrad. Ni yang kita kata isim mufrad ni. Sebab dia satu, sebuah masjid. Okey. Masjidani dua buah masjid. Contoh kalau tempat kita ada tempat yang kita duduk. Macam saya kat tempat saya ni ada satu masjid namanya Masjid Al-Falah. Kemudian Masjid Al-Hidayah. Okey. Dia bukan sebelahnya belah. Tapi di dalam kawasan Ampang ni banyak masjid. Tapi di kawasan mungkin kita kata Kampung Pandan ni ada beberapa buah masjid yang jadi tumpuan lah. Jadi kita sebut masjidani. Kemudian kenapa dia tak buat masjiduna? Ini yang kita kata nak tegang kat sini. Yang ini okey, Ustaz highlight yang ni daripada atas sampai ke bawah ni. Ini merupakan jamak yang atas sekali jamak muzakkar salim, tengah-tengah tu jamak muannas salim dan yang bawah tu masajidun ialah jamak taksir. Jamak taksir ni dia ikut dalam kamus. Kita kena rujuk dalam kamus. Okey, kaedah yang pertama tu waw nun. Okey, Ustaz taikkan sikit. Okey. Kita tengok pada waw nun sebagai contoh Kita tengok jamak apa keluar huruf P pula ni. Okey. Kita tengok perkataan jamak jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim apa dia? Dia ditambahkan waw dan nun. Contoh kalau kita kata talibuna ataupun kita sebut sebagai muslimuna. Okey? Ni. Kemudian kalau kita sebut yang tadi jamak muannasus salim. Jamak muannas salim ni pula adalah jamak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamak muannas salim ni ialah jamak yang ditambahkan alif dan ta. Contohnya muslimatun, muslimatani, muslimatun. Okay, ada satu lagi jamak. Jamak ni adalah kita bukan kita namakan ya. Ini memang kaedah jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir ni kita kena tengok pada rujuk pada kamus. Itu lebih mudahlah. Ataupun sebab disebut jamak taksir ni ialah biasa yang didengari oleh orang Arab yang sebut. Contoh dia panggil ialah simai. Itu kalau ikut dalam bahasa Arab dia kena dengar betul daripada orang Arab ataupun kita tengok dalam pada kamus. Contoh saya bagi tahu tadi
masajidun. Yang Ustaz bagi tahu tadi, masajidun. Okey. Masajidun. Ataupun kita sebut kutubun. 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 Kutubun ni pun ialah jamak kepada jamak taksir. Okey? Termasuk sikitlah bab jamak. Maknanya kalau nak belajar tajuk jamak saja, itu nanti pada kelas yang akan datang. Termasuk bab jamak aja kita cerita pasal jamak. Tapi ada benda yang penting nanti mungkin minggu depan, tajuk Ustaz cadang-cadangnya adalah tajuk tentang fi'il amal. Ustaz tengok dulu macam mana. Ya? Bab fi'il amal ni ramai yang kadang-kadang, Ustaz macam mana nak buat fi'il amal Ustaz? Nanti kita tengok macam mana cara-cara nak buat fi'il amal. Okay? Kita dah belajar fi'il madhi, kita dah belajar fi'il mudhari', fi'il amal belum lagi. Baru kita akan masuk wazan yang 6 tu. Itu ada dalam silibus JAIS kalau ada yang sekolah JAIS. Ada siapa yang sekolah JAIS kat sini? Yang sekolah di Jabatan Agama Islam Selangor. Ada yang belajar di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan? Ada? Saya ada. Siapa tu? Adam. Okey, bagus. Nanti sebab Ustaz, kalau boleh, apa yang awak belajar di JAIS tu, dalam buku silibus JAIS tu, kalau awak tak habiskan yang tajuk wazan tu, sebab kalau nak masuk wazan tu kena belajar dulu fi'il amal. Barulah kita masuk kepada fi'il yang berkenaan lah. Okey, wazan tu. Bila masuk sekolah menengah nanti insya-Allah. Jadi macam ni. Okey. Jadi faham macam mana cara-cara nak guna. Tapi tak apa, kita habiskan dulu step by step insya-Allah. Baik. Kemudian kita pergi pula kepada ini kutubun Kutubun ni sama dengan masajidun. Dia tidak ikut kaedah jamak muzakkar salim, dia tidak ikut jamak muannas salim. Okey, awak dengar aja. Nanti sebab ini Ustaz dah guna laptop ni, mungkin kita boleh annotate kejap lagi untuk latihan. Sebab lama sangat dah. Bau yang elok. Baiki. Baik. Kemudian ini antara juga pada mufrad kita sebut hadza, hadzani, haula'i. Ini pun kita sebut sebagai isim juga. Okey? Ini isim syarat lah. Lepas tu yang ni isim dhamir. Anta, antuma, antum. Ada lagi Kalau nak sebutkan lagi, kalau kita sebut sini allazi, allazani, allazi, allazani, allai. Okey. Kemudian kita tengok kepada tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua ialah an-nakirah wal ma'rifah. Apa yang disebutkan nakirah? Apa yang akan disebutkan ma'rifah? Okey. An-nakirah, an-nakirah tu ialah, kat sini kita sebut kata nama am. Kata nama am. Dia tidak dikhususkan. Sebagai contoh, kalau kita kata tidak ditentukan ataupun tidak dihadkan. Sebagai contoh, tengok dekat sini. Sebagai contoh, Ustaz buat contoh lain. Madrasatun. Okey, madrasatun merupakan perkataan nakirah. Sekolah. Mana-mana sekolah. Mungkin kita kata sekolah rendah, ataupun kita kata madrasah sanawiyah, ataupun kita kata sekolah menengah. Okey, tetapi bila kita sebut al-madrasatu tu maksudnya kita dah fokuskan kepada sekolah itu. Bila masuk alif lam, awak kena buang tanwin dekat belakang tu. Itu dia jadi al-ma'rifah. Ni dia. Ni panggil isim al-ma'rifah. Okey, ismu al-ma'rif, isim ma'rifah. Ismul ma'rifah. Tu dia. Isim ma'rifah ni yang kita dah kenal pasti. Al-madrasatu, kita kata sekolah itu. Macam juga awak belajar dalam bahasa Inggeris, awak sebut school. Alamak. Luar Arab lah. Awak sebut sebagai school. School tu sekolah.
Kita tak tahu sekolah mana satu. Tapi bila kita kan buat, kita beritahu the school, sekolah itu. So ini yang dikatakan yang the school ni kita sebut dia sebagai isim makrifah yang telah kita ketahui. Which school? The school. Okey? Gitu. Kalau yang school atas tadi, mungkin school dekat sekolah yang jauh ataupun mungkin school yang dekat sebelah rumah kita ni atau yang berhampiran dengan rumah kita ataupun sekolah yang jauh daripada rumah kita. Itu maksudnya antara beza makrifah dan nakirah. Okey? Okey. Kemudian nak tahu juga apa lagi? Contohnya kita sebut al-ma'rifah tadi. Makrifah ni kelebihan dia ada alif lam. Macam tadilah Ustaz sebut tadi madrasatun, dia jadi al-madrasatu. Okey, dia ada alif lam. Ataupun kita kata dia al-idhafah, kata majmuk. Kata majmuk ni contoh Ustaz buat contoh kat sini. Ustaz kata majmuk ini kita ambil yang bahasa Arab lah. Okey, ma'un. Ma'un. Apa yang dimaksudkan dengan ma'un? Siapa tahu? Apa maksud ma'un? Ada respon tak? Ma'un. Okey, ma'un maksudnya apa? Ma'un ni maksudnya lah air. Okey, air. Tetapi apabila kita cantumkan dua patah perkataan menjadi satu maksud, dia buang tanwin tu, dia jadi ma'ul bahri. Ma'ul bahri. Apa maksud ma'ul bahri? Ma'ul bahri kat sini ialah air laut. Okey? Yang ni yang dikatakan kata majmuk. Ada satu perkataan air, ma'ul bahri. Ni dia. Ma'ul bahri, air laut. Ataupun kita kata, siapa sini suka minum jus mangga? Kita panggil dia dalam bahasa Arab, fil lughah al-arabiyyah naqul asir asiru manja. Aywa. Asirul manja jus mangga. Okey, jus mangga, asirul manja. Kalau awak sebut asir saja, awak tidak letak jus yang selepas pada itu, jadi kita tak tahu air jus tu jus apa. Tiba-tiba awak datang jus asir. Awak cakap asir. Ialah asir apa? Kalau kita sebut asirul manja, jus mangga. Ini dia ada alif lam. So yang saya highlight yang belakang ni, yang berwarna merah ni, ini adalah isim. Okey? Ini yang dikatakan kata majmuk tadi. Okey. Kemudian al-alam. Al-alam ni kata nama khas. Kata nama khas. Contohnya kita sebut dia nama orang tu Salman. Ataupun kita namakan dia Muhammad. Ataupun nama dia Zaid. Okey? Begitu. Okey, ini contoh pada nama ismun nakirah wa ismul ma'rifah. Okey? Nampak tu? Encik Bakar tu. Okey? Encik Bakar dia tengah fikir tu. Dia kat ni. Nakirah sini muallimun. Tengok bila dia jadi al-ma'rifah kat sini, dia masuk alif lam. Tanwin tu nakirah bila kata al-muallimu, cikgu itu. Gitu. Okey? Ustazun, ustaz. Nakirah. Okey? Kalau kita kata Ustazun Muhammad, Ustaz Muhammad. Jadi kita tahu dah, makrifah. Muhammad itu adalah makrifah. Ustaz Muhammad. Macam asir tadi, asiru manja ada. Betul? Asirun, bila ada perkataan yang disandarkan kepada dia, dia jadilah perkataan majmuk. Contoh kita kata asirul manja, jus mangga. Okey?
Macam tu. Kemudian kita sebut lagi talibun. Talibun seorang pelajar lelaki. Okey? Jadi kalau yang pelajar perempuan, talibatun. Okey, at-talibu ataupun kita sebut at-talibatu. Okey? Mula-mula. Okey, ma'u. Ma'u ni air lah. Okey? Air, ma'u. Bila sebut ma'ul bahari, dia jadi isim makrifah. Apa? Alif lam tu dia jadi al-bahari. Okey? Ini diidhafat daripada dia. Baik, seterusnya kita pergi kepada okey, kita pergi kepada kawan pada ahli ni. Okey, ini namanya ialah al-muzakkaru wal muannasu. Isim muzakkar wa isim muannas. Apa yang disebutkan isim muzakkar? Apa yang disebutkan sebagai isim al-muannas? Okey. Perkataan yang menunjukkan kepada lelaki. Al-muzakkar, isim muzakkar. Kemudian yang ini ditunjukkan al-muannas, perkataan yang ditunjukkan kepada muannas. Okey? Jadi yang ini cara tak langsungnya bila kita ada muzakkar, ada lelaki. Jikalau dia duduk dalam isim ataupun isim isyarat, maka kenalah duduk depan dia tu ada hadza untuk lelaki. Kalau untuk perempuan ada hadhihi untuk perempuan. Dan sebagainya. Okey? Cuba tengok ni. Ni dia Salman. Salman. Okey? Hadza Salman. Contoh ini ialah Salman. Okey? Hadhihi Salmah. Ini ialah Salmah. Okey? Contoh kita sebut rajulun. Rajulun kat sini ialah apa dia rajulun? Rajulun ialah lelaki. Okey? Jadi kalau nak sebut makrifah dengan nakirah, Ustaz nak tanya. Salman, isim makrifah atau nakirah? Siapa boleh jawab? Isim nakirah atau makrifah? Okey, Ustaz buat pada ruangan lain. Sekejap comot. Comot pula kat situ. Okey, kita nak kita ambil perkataan ni tadi. Kita ambil perkataan Salman. Ni, Salman. Tak kat sini. Okey. Salman ni isim makrifah ke isim nakirah? Salman ni kita nak kata isim makrifah ke isim nakirah? Sebab bila kita kata Salman, nakirah. Kenapa kita nak sebut dia nakirah? Sebab nakirah ni kita tak tahu. Jadi bila kita sebut makrifah, kita dah tahu. Oh, Salman. So dia adalah isim makrifah, nama. Nama orang semua makrifah. Okey? Melainkan kalau dalam kelas tu ada dua orang Salman, Salman Al-Farisi, Salman apa dah aku nak taram, aku tak ingat. Al-Farisi nama Arab. Salman Muhsin contoh Salman Muhsin ataupun Salman Al-Farisi. Dalam kelas tu ada dua orang Salman. Salman yang mana satu? Itu baru dia jadi jawab je lah Kak Cik. Jawab je lah. Jadi bila kita sebut Salman, kalau dalam kelas tu ada dua orang Salman, baru dia jadi isim nakirah. Sebab ada dua orang Salman. Okey? Dua orang Salman. Jadi kalau kita kata Salman Al-Farisi seorang, Salman Muhsin seorang, jadi baru kita sebut kalau Salman Al-Farisi itu baru jadi isim makrifah. Nakirah untuk dua orang yang nama yang sama. Tak. Tak, bukan. Nakirah untuk dua orang yang punya nama sama. Bila ada dua nama, nakirah untuk dua orang. Ya, betul. Dia akan jadi nakirah
apabila ada dua orang namanya Salman. Okey. Kalau seorang saja dia tidak namanya nakirah. Dia jadi makrifah. Itu kena bezalah. Okey. Macam waktu Ustaz tanya tadi. Baru faham. Pergi tanya kakak kat bawah. Jangan ganggu. Maklum ya, ada iklan. Jadi pergi cakap kat bawah, pergi turun bawah. Okey. Kemudian kita begitu. Jadi, kalau kata nama Muhammad, okey, kita sebut dalam kelas kita ada nama, contoh kita kata nama Muhammad, benda nama orang sama-sama biasanya. Muhammad Amirul. Okey, contoh nama Muhammad Amirul. Muhammad Amirul, kadang-kadang tu ada dua orang pelajar nama Muhammad Amirul, tapi berbeza. Muhammad Alif. Okey, Muhammad Alif ada dua orang. Nak Muhammad Alif Aiman atau Muhammad Alif Iskandar? Bila kita sebut Muhammad Alif Aiman, itu baru makrifah. Boleh. Kalau kita kata Muhammad Alif, dua-dua kawan saya. Betul. Muhammad Alif Aiman atau Muhammad Alif Iskandar. Jadi ada dua orang nama yang sama, itu baru kita ubah. Okey. Faham? Yang penting saya ni awak dengar, awak faham. Masya-Allah. Itu saya sukalah. Okey. Jadi kita sambunglah. Kita sambung balik. Mana tadi? Okey. Salman ataupun Salma. Okey, satu lagi benda yang Ustaz nak tegur sikit. Okey, contoh kalau kita kata Salman sini. Salman sini. Contoh Sekejap. Kalau saya kata kat sini ialah Haza. Ya, adik ngacau sangat. Dia nak pergi toilet ni. Kau dia terkencing kat sini. Tolonglah. Kau tengah ngajar. Okey kan? Okey, jadi kalau kita kata Haza macam ni. Haza. Haza Salman. Ini ialah Salman. Okey. Ini Haza Salman. Ini dia jadi isim makrifah. Okey. Haza Salman. Jadi contoh satu lagi. Katalah kita bagi nama orang tu. Kita bagi nama dia. Okey. Ada orang bertanya kadang-kadang tu Hamzah. Ni. Yang ini perkataan ni kita nak letak okey, Hamzatun ni. Hamzatun ni nama orang. Okey. Kita nak letak depan dia Hamzah ke Hazihi Hamzah? Ni. Nak letak Hazah ke Hazihi? Agak-agaklah Adam. Kita nak letak Hazah ke Hazihi sebab dia letak marbutah tu. Dia masih dalam tajuk kita ni. Nak kita nak biar kita clear kat sini. Okey, Hazah nak letak Hazah ataupun Hazihi? Hazah. Hazihi. Okey. Ada jawapan lain? Hazah. Okey, Yasmin sebut Hazah. Hazihi. Hazah. Jawapannya ialah Hazah. Sebab apa? Ini sebabnya. Sebab kita hubung Hazah ni. Hazah Hamzah. Ini ialah Hamzah. Pernah tak dengar nama orang Hamzah? Ini Hamzah ni lelaki. Hazah Hamzah. Wahuwa yaskunu fi Kuala Lumpur. Contoh. Okey, Hamzah. Ataupun Ustaz Hamzah ke. Amir Hamzah ke. Jadi nak sebut Hamzah kat sini ialah nama orang. Jangan pula bila perkataan Hamzah ni, biar clear jangan awak buat macam ni. Ni. Hamzah yang macam ni. Hazah Hamzah. Dia bila Hamzah yang macam ni, dia tak jadi nama orang. Ini ialah
Hamzah sebutir ni. Tu. Itu Hamzah. Nama orang mesti ha pedas. Kena faham. Okey? Ini huruf Hamzah. Ya. Hamzah yang ni adalah huruf. Hamzah ini adalah huruf. Huruf Hamzah. Ya, ini bukan ini tak ada kena mengena hazah hazihi ni ya. Dia tak ada kena mengena hazah hazihi. Cuma sebab tu saya nak ustaz nak sebut Hamzah yang ini adalah Hamzah ni. Hamzah bin Abdullah. Awak pula, kenapa pula ada Hamzah bin Abdullah? Bukan. Amir Hamzah. Kadang-kadang kita salah eja. Ini benda yang biasa pelajar buatlah. Ini je betul. Ini nama orang. Amir Hamzah. Itu betul. Itu Hamzah nama orang. Okey? Itulah sebut sedikit yang mana. Jadi biar tahulah, biar tahu. Jadi Hamzah ini ialah nama Hazi ini ialah Hazah. Okey? Baik. Rajulun imra'atun. Ini ialah muzakkar dengan muannas lah. Okey. Muzakkar syamsun. Okey, mukminun, mukminatun, tilmizun, tilmizatun. Itu dia. Walaupun ya betul. Walaupun huruf hamzah saja ejaan ni memang begitu. Itulah unikkan bahasa Arab ni. Okey. Kemudian kita pergi kepada ni dua sekawan ni. Al-mu'rab wal mabni. Ini tajuk yang keempat saya yang last sekali. Al-mu'rab wal mabni. Apa yang disebutkan mu'rab? Apa yang dikatakan al-mabni? Baik, kita pergi kepada yang mu'rab. Mu'rab inilah perkataan yang berubah. Perkataan tu dia berubah dalam keadaan dalam bentuk ayat dia akan berubah-berubah. Berubah. Bukan dia berpecah bukan macam kita tengok cerita kartun tu berpecah. Sekejap berpecah jadi 3, sekejap jadi 4. Ini dia berubah. Perkataan tu dia berubah. Dan mabni ni perkataan tu dia kekal. Mabniyun. Mabni. Okey. Mabni ni biasanya kalau dalam bahasa Arab kita panggil bina. Bina'un ni binaan. Benda yang kekal lah. Macam kata KLCC ke. Bangunan tu tak ada. Kerajaan Malaysia nak buat tak tahu. Nak buat menara baru. Tak ada. Okay. Ni kataan mabni. Tu dia. Okay. Ini perkataan dia. Baik. Saya pergi pada perkataan yang pertama. Kita kata Ja'a Muhammadun. Tu dia. Sebab itu bila kita kata isim tanda dia yang pertama ialah alif lam. Mesti alif lam. Itu isim. Dia tidak macam fi'il. Fi'il dia ada yang 4 huruf yang Ustaz sebut dulu, Ustaz dah ajar. Itu tu. Alif, nun, ya dan ta. Tapi yang ini kita jelas kita sebut ialah al-mu'rab kat sini. Tengok tu. Yang belakang yang merah tu. Ja'a Muhammadun. Tengok. Yang bawah sekali ra'aitu Muhammadan. Sebab itu isim dia duduk dalam ada tanwin maftuhah, 2 di atas, fathatan. Kemudian tanwin di bawah Muhammadin. Kemudian Muhammadun. Apa maksud yang pertama? Ja'a Muhammadun. Dalam bahasa Arab, masa Ustaz belajar dulu, ada disebut sebagai Hanal Muhammad. Itu bahasa syair. Syair dia itulah. Hana dengan ja'a tu benda yang sama. Telah datang. Hanal Muhammadun. Kalau kita baca syair kan. Okay. Kalau ini sebut ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Okay. Yang ini dia sebut sebagai ja'a Muhammadun. Muhammadun marfu' lah. Ini isim lah. Okay. Nama yang depan tu fi'il lah. Telah datang Muhammad. Lepas tu marartu bi Muhammadin. Ni dia. Tengok marartu bi Muhammadin ni. Apa maksud dia? Dia berjalan. Okey, marartu bi Muhammadin. Saya telah berjalan bersama Muhammad. Dia berubah dari segi baris lah. Okey. Ja'a Muhammadun marartu bi Muhammadin. Lepas tu ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan tu macam ni. Tu dia. Tu Muhammad. Saya telah melihat Muhammad. Jadi kalau dalam bab nahwu kita panggil ra'aitu Muhammadan, dia jadi maf'ulun bih. Ada fi'il ra'i, ada tu fa'il. Muhammadun dia jadi maf'ulun bih. Mungkin awak dah belajar maf'ulun bih ni masa darjah 5, sekolah Jais
Perhatian ni pada pelajar-pelajar sekolah jaiz. Biasanya dia belajar ni fa'il maf'ul bih. Pelajar 6 ni dia memang masuk main wazan, wazan. Dia ada yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, yaf'ilu, lepas tu fa'ula yaf'ulu. Tu dia. Itu nanti kita masuk tajuk lain tu. Baik. Al-mabni kat sini yang tidak berubah. Ni tidak berubah lah. Tengok dia punya bagi belakang. Ja'alladhi akramuka. Telah datang orang yang memuliakan engkau. Marartu billadhi akramuka. Aku telah berjalan dengan orang yang engkau muliakan. Contoh. Ra'aitu alladhi akramuka. Aku telah melihat orang yang kau muliakan. Tu dia. Dia alladhi. Dia tidak ada perubahan. Perubahan ni tidak ada di situ. Dia tetap je alladhi. Itu beza di antara mu'rab wal mabni. Okey. Semua yang apa yang kita dah kita bincang pada hari ini, apa kita belajar hari ini, ini daripada asal dia. Ni asal dia. Okey, asal dia. Jadi ustaz dah olah. Jadilah macam nota yang tadi. Okey, at-tadribat. At-tadribat. Apa dia at-tadribat? Tadribat ni adalah latihan lah. Okey. Kejap lagi. Sorry. Salah tekan. Ini dia. Ini adalah soalan untuk malam ni. Saya lupa. Okey. Soalan untuk malam ni. Ikut kau lah. Bahaya sangat. Okey, saya nak annotate ni. Saya dah annotate. Jadi boleh alhamdulillah benda ni pun dah okey. Awak boleh tandakan bulat pada jawapan yang mana awak rasakan jawapan tu betul. Okey. Janganlah buat conteng. Saya dah annotate tu. You can annotate. Saya dah ada annotate dia tu. Okey. Kam aqsamul ismi? Berapakah bahagian isim? Tak ada pun. Tak ada. Entahlah, kalau saya contek sekejap Nampak yang saya contek ni? Ni. Oh, approve. Ni saya dah approve. Siapa tu? Siapa yang saya dah approve tadi? Saya tak sempat tengok. Saya main approve je. Okey. Kam aqsamul ismi? Berapakah bahagian isim? Ni Izrayan. Okey, approve lagi. Salasa. Okey, ada lagi jawapan lain? Kam aqsamul ismi? Ada? Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun. Ada? Ingat tak gambar yang mula-mula tadi? Gambar siapa mula-mula tadi? Gambar Papa Zola ke? Okey, cendrawasih kejap. Ada berapa? Wahidun, alif wahidun, ba isnani, sa salasatun, jim, dal arba'atun. Ada? Cuba request. Dah, saya dah approve dah. Siapa lagi? Cuba. Sebab saya dah bagi annotate ni. Boleh annotate. Nak kena lah. Saya approve dulu. Okey. Jadi jawapannya ialah salah satu. Ingat balik. Yang mula al-adad. Yang kedua apa dia? Syazwani. Okey, Ustaz dah approve Syazwani. Apa jawapan dia? Al-adad yang pertama. Yang kedua nakirah ma'rifah. Yang ketiga muzakkar muannas. Yang keempat mu'rab wal mabni. Jadi jawapannya ialah 4. Kenapa pula aku tak boleh nak annotate ni? Ni dia. Ni jawapan dia. Yang keempat ni. Dal ni. Okey? Dal ni ialah 4 lah. Semua ulang balik. Okey? Berapakah bahagian isim? Isim ada 4. 4 bahagian. Yang pertama al-adad. Yang kedua yang kedua
apa? Isim nakirah ma'rifah. Yang ketiga mu'rab bukan. Muzakkar muannas. Yang keempat ialah tu. Yang tadi yang saya sebut adalah al-mu'rab wal mabni. Okey. Seterusnya, ma farqu baina muzakkar wa muannas? Soalan kedua. Apa dia soalan kedua? Okey. Soalan kedua, ma farqu baina muzakkar wa muannas? Apakah beza muzakkar dan muannas? Alif ta maftuhah, ta'ul maftuhah, ba ta'ut ta'nis, jim ta'u ziyadah, dal ta'u mughallaqah. Itu saya buat jelah. Tak yang mana satu? Siti Aisyah. Anak panah tu liar sangat nampaknya. Nak letak kat mana? Letak. Okey, mana jawapan dia? Alif, ba, jim, dal. Cepat, kita ada lagi 8 minit je lagi. Banyak lagi latihan tak buat ni. Okey. Ta'u. Ta'nis. Ni dia. Ta perempuan ni. Okey. Ta'u ta'nis adalah ta perempuan. Ta perempuan ni lah yang kita katakan apakah farqu baina muzakkar wa muannas? Muannas dia ada ta'u ta'nis. Beza kat situ dia. Baru saya tahu. Okey. Seterusnya, sekejap. Saya tutup sekejap notik ni. Kita pergi ke muka surat soalan lain. Hello, saya tengah mengajar. Ya. Saya tengah mengajar. Kejap ya. Lepas tak boleh masuk. Okey. Okey, salam tu. Tak boleh masuk. Kemudian pergi kepada ini dia. Soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Untuk kita annotate. Okey, yang mana soal jawapan dia? Saya bagi situ perkataan masjidun. Alai. Dah masalah kau. Contoh kat atas pula. Okey, betul lah. Okey, tak boleh. Tak apalah. Okey. Dia bagi masjidun al-kitabu al-masjidu. Ya, al-masjidu maksudnya. Al-masjidu al-kitabu al-muallimu. Al-muallimu al-kitabu okey. Yang ini dia, apa nama dia punya nama isim dia? Isim ma'rifah ke? Isim mu'rab ke? Nakirah ke? Al-mabni. Isim alif ba jim dal. Jawapannya ialah Ba. jim. Lagi? Kalau nakirah, dia tidak ada alif lam. Ada pokok dia kat situ. Dia ialah isim ma'rifah. Okey? Sebab saya kejar masa, ada 5 minit je lagi. Okey, ini dia. Apa pula aku tak boleh nak tonton ni. Sekejap ni, ma'rifah ni. Pencil tool. Okey. Ma'rifah ni adalah ni dia. Ma'rifah. Musalla muzakkirat al-ustaz. Ini apa dia? Isim isim nakirah. Okey? Ini ialah isim nakirah. Okey? Kemudian kita pergi pula kepada yang kelima, qalamun, qalamani, aklamun. Okey, itu yang mana? Saya dah bagi tu mufrad, musanna, jamak. Itu duduk mana? Alif ma'rifah, ba al-adadu, jim mu'arabun, dal mabniyun.
bulatkan. Yang mana? Mu'rab. Okey, lagi ada juga jawapan lain? Mu'rab juga. Itu ialah dalam bentuk al-adad. Ni dia. Bilangan, jumlah. Tengok tu, mula-mula kalamun sebatang pen. Lepas tu kalaman ni 2 batang pen. Ingat lagi tak? Al-adad. Okey. Okey, kita pergi kepada latihan seterusnya. Okey, saya stopkan nanti. Okey, yang ni pula. Yang ini mana dia gariskan isim yang berubah. Gariskan isim yang berubah. Mana dia yang berubah ni? Ja'at Fatimah ke atau Fatimah? Fatimah tu yang berubah. Isim mu'rab min haitsu mu'rab. Yang mana? Jawapannya ialah ni. Yang belakang ni. Okey. Ya. Ini dia. Yang ini yang mu'rab ni. Okey. Yang belakang ni, belakang mana? Sekejap. Ni. Tak keluar dah pula. Ya Allah. Belalah laptop. Sekejap. Ni Ja'at Fatimatu. Ja'at marartu bi Fatimatin. Lepas tu, itu dia. Ra'aitu Fatimatan. Itu dia. Dia punya perubahan dia duduk kat situ. Okey? Okey. Seterusnya. Tadribat yang kedua. Ini awak bezakanlah. Yang mana muzakkar, yang mana muannas. Okey? Apa dia muzakkar, apa dia muannas? Muzakkar, perkataan yang tidak ada ta marbutah. Manakala muannas, perkataan yang ada ta marbutah. Ataupun nama dia perempuan. Sebagai contoh, Ustaz ambil. Okey, Ustaz ambil ini. Ummi. Ummi ini ialah muannas. Abi muzakkar. Okey. Yang lain tu ikutlah ta marbutah tu. Dengan tidak ada ta marbutah. Okey. Masa dah 13 minit je lagi. Kalau ikut saya punya jam ni lah. Saya takut memang tak sempat. Okey. Nakirah ma'rifah. Nakirah ma'rifah macam yang saya cakap tadi lah. Okey. Ma'rifah diketahui. Okey. Tu dia. Macam contoh alif lam al-manzilu. Okey. Apa lagi ma'rifah? Al-jami'ah tu yang ada alif lam. Okey, yang ada alif lam. Sebagai contoh, Ustaz ambil ini. Dia ada